لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Kata musannif qala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Artinya, dan ingatkan olehmu akan Tuhanmu dalam hatimu padahal merendahkan dirimu dan tersembunyi dan tiada nyata nyaring daripada kata pagi dan petang, siang dan malam, dan jangan engkau ada daripada setengah orang yang lalai, tiada ingat akan Tuhannya dalam hatinya. Inilah isyarat sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu memakai jubah dan janggut dan tasbih dan tongkat dan berselendang kain putih, dan tiada ia menilik kepada segala amal kamu yang saleh, rajin, berbanyak-banyak mengerjakan sembahyang sunat dan puasa sunat, dan kuat membawa ratib siang dan malam suka-suka dengan suara kelakuan dengan suara kelakuan ila suarikum, dengan tubuh dengan badan tiada ia ingatkan, sedarkan dirimu, sedar akan dirimu, dan tetapi menilik Allah Ta'ala itu kepada hati kamu yang faham akan maknanya serta hadir mengingatkan maknanya itu. Dan lagi pula sabda Nabi SAW. InsyaAllah kita nak sambung ni
beberapa perkataan pengarang nak datangkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW supaya kita benar-benar jadi orang berzikir, bukan saja zikir di mulut tapi zikir dengan hadir hati, macam mana saranan telah disebut daripada pengarang kitab Matan Ummul Barahin. Dan memang ramai kalangan ulama kita yang memang mengajarkan kaedah kita setelah kita faham bab ketuhanan ni, untuk berjalan atas jalan tauhid ni mesti ada dua keadaan yang lurus kat kita, zikir zahir dan ada zikir batin atau zikir qalbi. Hati nak kena zikir dengan mana? Hati hadir, sedar hati dengan apa yang sepatutnya kita kena sedar, macam mana kita belajar dalam akidah dulu. Jadi antara saranan sebut dalam Quran ni firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatkanlah oleh kamu akan Tuhanmu. Perintah asal sebut zikirlah Tuhan kamu. Dan perintah zikir disuruh ingat ni, ingat-ingat dalam hatimu. Yang inilah antara tempat kataan ulama syarah kat kita, zikir la ilaha illallah khasnya dengan hadir hati. Inilah pasal faham pada Quran, wazkur rabbaka fi nafsika. Macam mana zikir fi nafsika ni? Maksudnya ma'a huduri qalbika. Itu maksud. Ingat Allah Ta'ala dalam hati ni bukan maksudnya lintasan hati. Yang tu kena faham ya. Bukan lintasan hati, tapi hadirkan makna dia dalam hati. Yang kalau kita kata sebut la ilaha illallah, apa maksudnya? Allah lah ada, makhluk ni tak duduk martabat ada, yang ada Allah, makhluk ni asal tak ada, Allah lah bagi ada kita. Itulah antara yang sebahagian kita dah belajar pun, maksud ingatlah Allah Ta'ala dalam hati. Jadi bukan lalu dalam hati tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan zikir dalam hati, kan? Zikir dalam hati ni hadirkan makna yang menghubungkan, yang menyebabkan kita boleh kenal, boleh terasa hati, boleh tersentuh hati, boleh rasa kefakiran diri, keberhajatan diri, boleh mengenal ilahi dengan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang telah kita pelajari. Hadirkan semua makna tu supaya terasa di hati. Itu maksud zikir Allah Ta'ala dalam hati. Bukan zikir dalam hati Allah 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 Allah, Allah. Kan itu? Antara yang ulama kita syarahkan, itu maksud zikir dalam hati, dalam dirimu. Ini yang kata baca Al-Quran tak boleh tafsir sendiri ni macam ni ya. Kalau tafsir Quran hanya tengok terjemah, hurai ikut macam mana fahaman zahir, khasnya kita orang jahil bodoh tak faham maksud dalam Al-Quran tu apa dikenaki dengan dia, kita akan rasa kita dah beramal lah dengan Quran, padahal bukan macam tu maksud dia, bukan macam tu. Pasal Al-Quran dia ada makna yang sepatutnya dipaham, yang orang yang ahli dia saja akan faham. Misalnya sebut iman boleh bertambah dengan berkurang. Memang perkataan ulama sebut zahir iman bertambah dengan tambah amal, kurang iman dengan kurang amalan. Adakah maksud daripada perkataan tu nak tambah iman dengan banyak ke amalan? Boleh faham? Iman bertambah dengan banyak amal ke? Sedekah banyak-banyak, iman tambah. Zikir banyak-banyak, iman tambah.
Baca Quran banyak-banyak, iman tambah. Gitu. Dengar ayat Quran banyak-banyak, iman tambah. Tak, iman tak tambah dengan amalan zahir. Amalan zahir tak tambah iman. Memang perkataan zahir, tengok perkataan ulama, hadis pun kalau tengok zahir macam seolah-olah buat amalan zahir ni akan tambah iman. Quran pun sebut isyarat sekali lalu macam mana? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila sebut Allah, gementar hati. Cuba sebut no, Allah. Tak gentar hati ke tak gentar? Tak gentar pun. Allah Ta'ala kata sebut Allah gentar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila disebut dan ayat-ayat Quran akan bertambah iman. Nak saya tambah, saya nak baca ayat Quran nak iman tambah tak? Rasa tak iman tambah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Semak tak? Tambah iman? Tambah? Ada tambah? Apa ya? Untuk ayat Quran kata tak tahu makna. Tak apa, ayat Quran kata tambah je. Kata tambah, patutnya tambah. Tu nak kata dengan hanya tengok zahir ayat Quran seolah-olah baca ayat Quran, dengar ayat Quran, iman tambah. Tak tambah pun. Apa maksud baca ayat Quran tambah? Apa maksud ingatlah Allah Ta'ala dalam dirimu? Apa maksud iman ni boleh bertambah berkurang? Jadi tambah kurang tu disyarah oleh ulama. Tambah kurang tu tak mana? Dia kena iman tambah bukan dengan amal. Bahkan amal tu dia adalah dilalah untuk menunjukkan iman bertambah. Nak tambah iman macam mana? Tambah iman kena tambah ilmu iman. Kalau nak amal pun boleh tambah, dia bukan sebarang amal. Dia mesti amal iman. Amal iman boleh tambah macam mana? Ni, amal hadirkan makna ketuhanan dalam hati. Hadirkan makna ketuhanan dalam hati. Hadirkan, rasakan hubungan hati tu, hubungan diri kita dengan Allah Ta'ala. Siapa kita, siapa Allah Ta'ala, hadirkan di hati tu. Itulah menyebabkan ada tambah iman. Kalau kurang buat amalan hati, kurang hadir hati, bahkan buat amalan tak hadir hati, tak tambah iman walaupun tambah amal. Jadi kaedah nak tambah iman adalah dengan hadirkan di hati makna yang telah kita pelajari dalam bab ketuhanan dulu. Tak mana? Tak makna la ilaha illallah tu, nafi isbat tu. Sebut sekali lagi tak nafi isbat dah. Makna yang sepatutnya kita kena faham, kita makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Yang ada sifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala, bertunggalan dia, tak ada sekutu dengan dia seorang jua pun, satu apa pun. Allah jua ada ketuhanan. Jadi kalau ambil satu, macam mana dah belajar, contoh wujud, Allah jua wujud, hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud, kidam wujud, kekal wujud. Tu dah faham macam tu, macam mana hadirkan aku ni asal tak wujud, semua makhluk tak wujud, wujud pun baru wujud, binasa wujud. La ilaha illallah, hadirkan tu, hadirkan tu, hadirkan tu. Yang tu ilmu iman, amal hadirkan di hati. Sebut la ilaha illallah tu, la maujuda illallah tu. Yang tu adalah dipanggil amal iman. InsyaAllah dengan sebab amal iman ni akan tambah iman. Baru nak ingat kat dia, nak zikir kat dia di hati, baru ada minat, seronok, lazat.
baru rasa nak berbekal di akhirat, baru nak sedekah, baru nak boleh ikhlas, baru nak boleh ada semangat nak sembahyang sunat, nak takwa, nak jaga mata, nak jaga tangan, nak jaga kaki. Kalau tinggal maksiat pun memang bukan takut dengan makhluk, tapi sedar Allah sedang perhati. Inkisyaf Allah Ta'ala kat kita, sama dia, basar dia, ilmu dia. Kalau baca Quran pun hadir kan, kalau tak faham makna pun macam mana boleh tambah iman. Ni kalamullah ni, rasa ta'zim kalamullah. Dia bukan kalam makhluk, mesti ada makna, mesti ada value. Rasa dengar tu dengan penuh hormat, dengan menjaga kehormatan, kemuliaan. Kita ni tak mulia, tapi jadi mulia sebab dengar Quran, faham Quran, ambil reti Quran, jaga adab dengan Quran. Contohlah, jadi dengan kita hadir hati dengar Quran, itu tambah iman, bukan semata-mata dengar. Lepas tu kadang kita bawa kereta pasang Quran, sembang elok je pun, tak rasa Al-Quran yang kita pasang tu. Sedangkan Al-Quran ni pasang buat apa? Dengar, walaupun tak faham. Dengar tu dengan rasa hormat, dengar tu dengan ta'zim dengan dia. Kita dengar lagu, dengar unjuk kepala sekali sikit. Quran, satu kaedah guru saya ngaji, ada guru sebut, kalau pasang Quran sembang tak payah tok dulu, pergi sembang tak pergi pasang, terbalik saya sebut. Kalau pasang Quran sembang tak payah, betul apa? Tutup sembang tu, dah habis sembang pasang Quran, dengar. Sikit ke sana. Nak cerita apa ni? Nak kata ingatlah Allah Ta'ala dalam hatimu. Baik, macam mana ingat Allah Ta'ala dalam hati ni? Antaranya dia sebut wazkur rabbaka fi nafsika. Panduan dia beri, padahal tadarruan, padahal merendahkan dirimu. Sebut Allah dengan rasa rendah diri. Baik, apa kaifiat nak rasa rendah diri? Kalau tak kenal hakikat insan saja nak guna bahasa tu. Kalau tak kenal hakikat insan, tak akan boleh kenal, tak akan boleh makrifah Tuhan. Apa hakikat insan? Asal tak ada, Allah bagi ada. Kalau kita tak rasa kita ni asal tak ada, Allah bagi ada, sebut Allahu Akbar, tak boleh hadir. Jadi macam mana nak rasa rendah hati? Perhati semua lapas yang kita sebut. Allahu Akbar, azan misalnya, bagi rasa kita asghar. Asghar tu bahasa Arab lah sikit kan. Apa dia akbar? Allah hebat, Allah besar. Kita faham lah, besar martabat, bukan besar saiz. Bila Allah besar martabat dia, kita kerdil. Kenapa? Dia wujud, kita Adam. Dia yang bagi ada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa rendah ni, aku ni asghar, aku ni asghar. Satu saya ngaji antara guru ajar nak hadirkan hati ni apa? Apa yang di sebalik sifat Allah Ta'ala tu kita. Innaka antas sami'ul alim. Misalnya Quran, kaulah mendengar, kaulah mengetahui. Aku ni peka, aku ni bodoh ya Allah. Rendah hati. Macam mana nak rendah hati? Apa sifat sempurna Allah Ta'ala tu, hadirkan makna opposite dia kat kita. Antal Wahhab, engkau lah Maha Pemberi, aku ni tak beri apa-apa ni Allah. Kalau aku sedekah pun bukan milik aku, engkau yang bagi kat aku. Aku ni sebab lalu je beri. Engkau memang hakiki beri, bagi ada, bagi jadi. Engkau beri, tak pernah henti-henti. Antal Wahhab, Antal Wahhab. Baru boleh rendah hati. Kalau tidak, engkau beri, aku pun beri kat Allah. Aku sedekah banyak, aku bagi buat bidaan banyak, aku bagi sumbangan banyak, aku tolong orang banyak, aku khidmat banyak, aku ngajar orang banyak, banyak orang pandai sebab aku. Mana mahunya nak rendah diri tu. Itu yang Allah sendiri ajar kat kita dengan faham ayat Quran ni. Ulama kita datang kat kita daripada ayat Quran ni, apa dia? Ingat Allah Ta'ala dalam hati dan rendah diri. Jadi macam mana nak rasa rendah diri? Kenalilah hakikat insan, kenalilah hakikat diri.
dan hadirkan makrifah ilahi, sifat kesempurnaan tu sabit ke dia, sebalik sifat Allah Ta'ala, sifat lawan Allah Ta'ala tu kita. Lagi tadarruan, merendahkan diri dan tersembunyi. Wa khifah, kalau asal perkataan khifah, khauf ni dengan merendah diri, dengan ada takut, rendah diri dan dengan perasaan takut. Kalau tersembunyi ni dunal jahri ni itu makna dunal jahri. Jadi ada macam tertinggal, terjemah sikit. Rendahkan dirimu dan dengan perasaan takut. Gerun, bahasa Arab pun sebut khifah, takut ni. Begitu juga ada sebut dalam Quran misalnya, apa disebut nak, rahaban wa rahaba, takut ke Allah Ta'ala, bukan dengan mana macam takut tengok ular. Macam mana tengok Allah Ta'ala takut? Antara saya ngaji, guru ajar, takut ke Allah Ta'ala ni dengan makna takut taat yang kita buat tu tak menepati kehendak dia, dan apa yang kita buat tu, di atas kita buat tak sempurna tu, amalan kita akan ditolak, reject. Takutnya tu. Faham takut? Kalau katalah kita solat, katalah kita dah memang hadirkan makna semua, jangan rasa hebat dengan semayang kita buat, bahkan rasa takut. Tak mana, ya Allah, aku semayang ni lah bodohnya rupa semayang aku. Kalau memang tak hadir hati pun, ya Allah, janganlah campak balik solat ni ke aku, lepaskanlah taklif aku semayang ni, supaya jangan aku dicah aku meninggalkan semayang. Gerun sangat, takut ditolak pasal persentage, sepatutnya darjah kelulusan tu tak diterima solat kita. Memang tabah ulama, dia kata kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat, kadar 2 rakaat pun tak ada ingat Allah Ta'ala, memang tolak. Jumhur ulama sebut macam tu. Uish, maksudnya kalau lalai daripada awal hingga akhir macam mana? Apalah dah, kena ada buat taat tu dengan rasa takut itu. Ya Allah, takutnya dia macam contoh, nak bagi contoh takut tu kan. Sebab kita faham takut ni takut imam, takut ular, kita faham takutnya tu. Tak, takut ke Allah Ta'ala ni dengan mana kita buat taat gila punya, tapi khawatir persembahan kita tu tak diperkenankan. Macam tu kot bahasa ni. Buat misal, contoh ni pun contoh-contoh Tok Guru saya tolong cerita apa dia, seorang isteri misalnya, dia nak meraih kasih sayang suami, tuan, masak, contoh masak untuk bagi suami makan, dengan harapan apa, suami suka. Tapi bagi suami rasa, abang rasakanlah makan masakan saya ni, macam mana ni, gerun ni apa, suami garang pula. Macam mana, dengan penuh perasaan takut. Apa dia, takut apa yang dimasak dan dihidang tu suami tak suka, makan macam mana. Tambah pula memang dia tak suka, macam mana, Allah apa salah tu, dia makan tu dengan berdebar tu. Ish, macam mana bang, sedap tak? Kena takut macam tu, takutnya berdebar. Kita tak ada tak semayang itu tak. Buat misal tu untuk mudah faham aja. Kalau Allah Ta'ala macam mana, lagilah macam tu patutnya. Tu maksud takut tu. Cuma takut tu tak ada dalam terjemah. Itulah maksud hadir hati. Kalau tak sembahyang masuk api neraka. Takutnya tu bukan maksud yang dikenaki, bukan. Yang tu takut neraka.
Takut Allah Ta'ala ni persembahkan sehebatnya, tapi khawatir takut tak diterima. Pasal kita takut SOP tu ketat sangat. Contohlah bahasa, ya memang ketat pun. Tengok lagi memang disebut hadis ni. Ni sekadar sekali lalu cakap pernah mengaji, pernah dengar syarah untuk guru berkenaan dalam bab ni. Lagi pula tu dia suruh ingat dalam hati ni tersembunyi dan tiada nyata nyaring daripada kata. Maksudnya yang apa kita sebut nak merendahkan hati, ya Allah aku kerdil, ya Allah terlalu dhaifnya diriku ni, ya Allah. Yang ni dia bukan suruh jerit kuat-kuat, dia suruh pelan-pelan dalam hati tu dah. Jadi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah ni wa dunal jahri minal qaul. Tak nyaringkan dia pada perkataan. Jadi yang mana tak nyaringkan ni? Yang bahasa saya sebut tadi apa? Munajat kita dengan Allah Ta'ala, yang tu disuruh tak nyaring. Dengan mana? Sir, perlahan dengan dia, tak pun dalam hati, simpan dalam hati tu. Kalau nak sebut pun sebut apa? Sebut sir, tak pegang speaker tu, sebut macam tu, ya Allah siapalah diriku, tak payah. Yang tu tak disyariatkan supaya sebut terang-terang. Antara syarah ulama macam ni. Itu kalau zikir kuat-kuat macam mana? Yang tu tak apa. Ayat Quran ni bukan larangan untuk zikir kuat-kuat, kan? Ayat Quran ni untuk yang hadir dalam hati tu, yang tu tak suruh dibuat kuat-kuat. Yang tu istilahnya munajat. Itulah istilah munajat dengan Allah Ta'ala. Munajat dalam hati ni memang suruh kuat-kuat, pelan-pelan. Ya Allah, kerasnya hatiku, kau lembut dalam hatiku. Yang tu tak sebut mulut pun tak apa, dalam hati boleh. Apa saya nak sebut ni? Kalau sebut pun sebut perlahan, bukan pegang speaker sebut ya Allah. Tak. Munajat dengan Allah selalu pelan, dunal jahri minal qaul. Jadi kalau bukan dunal jahri, apa maksudnya? Sirran, dalam keadaan sir, sebut perlahan, sekadar kita dengarkan diri kita je. Ya, cuma khauf dengan rojak dia perasaan juga. Dia bukan, dia perasaan, dia bukan perkataan. Satu kalau nak zahir perkataan, zahirkan perkataan tu, itulah munajat. Zahirkan perkataan pelan-pelan tu, berbicara untuk menunjukkan kerendahan diri, keberhajatan kita dengan ilahi. Itulah istilahnya munajat. Najah yunaji. Munajat ni bahasa lain berbisik-bisik, berbicara kita dengan Allah Ta'ala personally, kan? Okay. Jadi rojak kau tu, ya Allah berilah terus hidayatmu padaku walaupun aku dalam keadaan banyak lupa dan lalai. Janganlah kau cabut nikmat-nikmat apa yang telah kau beri ni. Aku iktiraf ya Allah, kau lah bagi pandangan. Ni tapi saya cakap kuat ni, kan? Engkau yang beri aku penglihatan, engkau lah bagi aku pendengaran. Kalau ikut memang tak selayaknya kau beri nikmat ni padaku. Tapi kalau kau tak beri, siapa lagi yang kau harapkan untuk memberikan semua ni? Kalau cakap tu hari-hari, memang lembut hati. Tapi itulah cabaran banyak. Malas satu, balok waktu keliling kita kuat mempengaruhi kita untuk kita buat amalan ni. Kalau saya sebut ni sebab saya bukan tak tahu, tapi duduk ni sekejap je, belah tinggal. Duduk sekejap, kesungguhan tu Allah lemah. Melainkan kalau saya punya pengalaman, pergi duduk tempat yang khas, memang tempat pula untuk itu, latihan pun memang untuk itu, masa pun diberi, kelapangan pun ada, memang tak fikir apa langsung, dia pun suruh kita buat kerja tu. Hak tu memang boleh tumpu, boleh tumpu. Jadi masa kita tak tumpu ni macam mana? Atas kita untuk kita letakkan masa kita. Pula tu tak ada pula guru khas pantau kita, tanya kita. Kalau ada pula hari-hari dia tanya, misalnya jumpa je dia tanya dulu, dia dah zikir siap tak? Saya bukan tanya zikir hak zihir angka tu,
Zikir hati tu, ada hati tak? Alamak, jeng kena tanya tu. Kalau zikir yang biasa pun kena tanya jeng, istighfar cukup tak? Angka dah bagi, selesai. Selawat ada 500, 1000 ada. Tak ada. Bukan zikir tu selawat, saya bukan tanya selawat angka 500 tu. Dalam hati ada tak datangkan rasa Muhammad, kasih kat Rasulullah, ada tak? Tak ada. Kena masam muka je. Alamak, guru masam muka gitu. Alamak, jumpa je ditanya tu. Jumpa je ditanya tu macam mana? Jumpa je ditanya tu. Zikir macam mana? Bagus tak duduk sini? Oh, sihat. Makan semua sedap. Saya bukan tanya makan, saya bukan tanya minum tadi. Saya tanya hati kamu. Best kena tu. Kami pergi India kan. Kena tanya kena buah tu kan. Ada geng-geng yang pergi sembang, saya tak ada sembang. Saya memang bukan kaki sembang. Ada geng-geng kaki sembang pergi jumpa cakap orang putih apa. Dia tanya, how are you? Be here. Are you fine to be here? Oh, we are fine. Very nice food, very good scenery. Wah, cik. We have a lot of friends. No, not about that. I'm asking you. I'm asking you, what about your hearts? You come here. Wah, kena kena buah tu. Bukan jumpa dengan syekh tu, ustaz-ustaz tu, jumpa buah awam kan. Sama-sama geng ni. Ui, kena tajam. Bila dapat laporan tu kata, oh, kami kena ni. Selalu duk sembang macam tu, ingat biasa lah. Tak ada, dia datang tu memang untuk berislah hati. Masya Allah. Nah tu kalau duduk tempat-tempat macam tu memang biar nak sembang pun tak berani. Sebab apa? Silap kena. Buat kerja engkau je lah. Buat kerja engkau. Allah. Baik. Jadi itulah sekali lalu sebut ingat, jadi hadirkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rasa rendah hati, rasa kehinaan, yang hina sehina-hinanya diri ini, yang kita ni datang daripada air mani, daripada lubang kencing. Itulah asal kita kan. Itu asal kita. Macam mana boleh tak hina diri tu? Memang ada yang sebagainya saya pernah sebut pun. Masa saya duduk, kita sebut bicara lepas tu. Baik, kemudian tak sebut ni bila? Pagi petang. Asal Quran bil ghuduwi wal asal. Pada waktu pagi dan petang. Betul? Siang malam. Tu main mana pula tu? Itu adalah tafsir pagi petang. Apa makna pagi petang? Daripada pagi ke petang, petang ke pagi. Apa maksudnya? Macam habiskan dia 24 jam. Jadi huraian pagi petang apa? 24 jam. Siang malam. Cuma kita siang malam boleh faham 24 jam. Pagi petang kita rasa waktu pagi atau petangnya? Tak. Saya ngaji ada guru yang moden sikit dia ajar macam ni. Apa maksud pagi petang? AM PM. Bila jam yang bukan AM PM? Bila? Okey. Itulah pagi dan petang. Masuk 12 1 minit PM. Malam 12 1 minit AM. AM PM. Wudu asal. Boleh faham? Itu yang dihuraikan, tafsirkan. Apa maksud pagi petang? Siang malam. Kemudian nasihat di belakang, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau ada daripada setengah, maksudnya sebahagian daripada orang yang lalai. Jangan jadi orang lalai. Lalai ni apa? Bukan main game, main judi, minum arak, ketum. Tiada ingat akan Tuhan dalam hati. Jadi kalau maksudnya kalau hanya ingat di mulut, nama dia lalai. Allah. Ingat di mulut namanya lalai. Itu bukan ingat, itu bukan ingat yang dikehendaki. Jadi dia nak sebut wala takum minal ghafilin, ay wala takum minal ghafilina an zikri rabbika fi nafsika tadarruan wa khifah. Tadi tu
Dan tu yang dihurai, janganlah kamu lalai daripada ingat akan Tuhanmu dalam hati. Jadi masuk lalai ni, lalai daripada ingat Allah Ta'ala dalam hati. Yang tu yang jangan lalai. Bukan hanya ingat Allah Ta'ala di mulut, tak jadi. Jadi kena keluar. Jadi bila kena keluar daripada lalai ni apa? Kena usahakan dengan ilmu iman yang telah kita belajar, amalkan ilmu iman ni. Apa dia? Zikir dengan hadir hati, rasa kerendahan diri. Macam mana nak rasa kerendahan diri? Sifat sebalik daripada sifat ilahi, itulah sifat kendiri. Rasa kan sampai boleh rasa hinanya kita dengan Allah Ta'ala. Kata dia, inilah juga, maksudnya sebut dalam hati ni, hadirkan mana ketuhanan ni, sabda Nabi SAW. Kata dia apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, ila suwarikum itu aja, wala ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Ingat saya kalau lapas macam ni dia ada sebut panjang macam ni, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ada riwayat sebutnya tu, atau kama qala. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada ia menilik, tak dia pandang akan tak menilik, tak memandang ia kepada rupa kamu. Allah Ta'ala tak pandang pada rupa kita yang zahir ni. Mana rupa kamu ni? Memakai jubah, ada janggut. Bukanlah maksudnya suruh telanjang, bukan. Baca lagi habis. Lagi duk tasbih. Tu maksud tasbih tu pegang tasbih, duk tasbih di mulut, duk zikir saja di mulut. Tongkat berselendang ni, pakai ridak ni, orang tak tahu kan pandang situ. Jadi dipandang tu mana? Pasal apa pakai ridak? Aku buat ni ikut Nabi SAW. Tu. Pasal apa janggut ni? Ikut Nabi SAW. Baru putih. Pasal apa pakai jubah? Ikut Nabi SAW. Baru dipandang. Pasal apa tutup aurat ni? Allah Ta'ala kata khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nak tutup aurat, perintah Allah Ta'ala. Allah suruh tutup aurat. Dan tu kalau hanya sekadar pakai jubah, pakai sorban, simpan janggut, duk tasbih, duk zikir mulut, duk pegang tongkat, orang puji pula, pakai tongkat nampak. Lawa tongkat tu. Out. Tu pakai tongkat untuk nak berpegang dengan sunnah. Dia juga pegang tu pun dah menunjukkan aku mesti pegang sunnah Nabi walaupun orang tak suka. Macam-macam prinsip tutup guru kita ajar ni. Lagi berselendang, kain putih pula tu, berselendang. Itu kain putih, apa dia? Putih tu sendiri, sunnah Nabi tu. Pasal apa pakai putih? Saya pakai putih, saya suka putih. Saya suka putih tak jadi. Rasulullah suka putih. Pasal apa hang tak tengok colour lain pakai putih ya? Rasulullah suka putih. Satu, saya nak suka putih. Untuk Rasulullah tak pakai colour lain lah, dia pakai. Tapi Rasulullah sendiri kata, aku suka, warna paling aku suka warna putih. Rasulullah hijau pakai, hitam pun dia pakai. Tapi yang paling dia suka putih. Kebanyakan hal dia pakai putih. Di dalam ulama bahas nak menunjukkan boleh pakaian berwarna, tak ada masalah. Tapi pakaian yang Rasulullah suka pakai putih. Jadi yang suka pakai putih apa? Ikut Nabi SAW. Orang tak ada pandang tu, pandang tu. Dan tiada menilai ia kepada segala amal kamu yang soleh. Yang mana amal soleh? Yang mana ni? Yang rajin, yang berbanyak-banyak, berbanyak-banyak mengerjakan sembahyang banyak. Siang bayang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang macam-macam sembahyang. Sembahyang zahir tu bukan tempat pandangan orang salah. Bukan maksudnya tak payah sembahyang. Yang tu jangan salah faham. Jadi kalau dah sembahyang rajin, bagus dah. Dah qiyamul lail malam, bagus dah. Witir setiap malam 11. Okey, bagus. Bukan tak bagus. Jadi nak buat apa pula? Hadir hati. Itu je. Pasal nak buat 11 pun bukan senang. Kita satu pun tak boleh lagi.
Kalau dah boleh buat 11, teruskan. Jangan berhenti. Semayang sunat, tasbih, hajat apa banyak, teruskan. Jangan berhenti. Sedekah, jangan berhenti lagi. Puasa sunat, jangan berhenti. Kuat membawa ratib. Maksudnya kuat berzikir siang dan malam, jangan berhenti. Siang malam, betul? Nak baca Jawi ni kadang susah sikit. Suka-suka siang malam dengan suara kelakuan pengsan-pengsan, betul? Boleh je, tapi kena syarah maksud jadinya. Jadi buat semua ibadat tu dengan suka-suka. Maksud suka ni seronok lah, enjoy buat kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentu. Pula tu dengan suara kelakuan sampai pingsan-pingsan, sampai la ilaha illallah. Tengok zahir macam mana? Hebat sikit. Allah tak pandang lah tu. Zikir sampai boleh seronok-seronok tu sampai pengsan ni. Dengar majlis zikir, aku nak pergi zikir lah. Memang ada orang passion ni tu. Ada orang di pantang dengar zikir. Zikir, majlis marhaban, majlis selawat, dia pergi duduk. Zahir tu saja semata-mata bukan tempat pandang Allah Taala. Macam mana pun dah suka, bagus. Apa nak bawa seterusnya? Hati, hidupkan hati. Ke Allah Ta'ala, hidupkan rasa kefakiran diri. Ke Rasulullah, rasakan nak ikut Nabi. Tu dia punya formula dia. Formula dia tu. Jadi amalan yang ada, alhamdulillah, teruskan, jangan berhenti. Jangan dengar perkataan ni, kalau aku tak mau jubah serban lah, aku tak mau pakai selendang lah, aku tak mau pakai baju putih lah, aku tak nak pakai serban lah, aku tak nak kepiah lah, aku tak nak pakai tudung lah, aku tak nak zikir lah, aku tak nak puasa lah, aku tak nak sembahyang duha lah, aku tak nak tahajud lah, aku tak nak sayang witir lah. Jangan, itu bukan kifiat dia. Yang dah buat zahir baik, baguslah. Tentu kita nak dapat boleh taat zahir baik, dia berjemaah apa ni, tak nak jemaah lah. Buat apa? Orang Ta'ala tak pandang zahir. Yang penting hati betul. Hati sat. Jangan buat silap itu. Yang mana dah amalan teruskan, carry on. Halum manjarrah. Teruskan. Butuh apa? Upgradekan dia. Apa dia? Hadirkan hati. Hadirkan hati. Mengaji. Mengaji dah orang Ta'ala tak pandang tu. Okey, jangan berhenti mengaji. Teruskan mengaji. Hadirkan hati. Itu ya. Jadi kita nak upgrade sikit je. Hadirkan hati. Itu ya. Apa jalan nak bagi hadir hati? Sebelum buat ibadat tu pun latihan zikir. Hadir hati. Memang kena belajar tu. Kena latih tu. Dengan tubuh kata dia. Itu nak baca tu. Kapal-kapal. Kalau kapal tu dengan mana pelat berkapal-kapal, maksudnya banyak. Ini bahasa dia adalah hadis tak ada tu. Ini syarahan dia ni. Berkapal-kapal. Kapal dengan mana berkapal-kapal. Boleh bang? Kalau bahasa kita dia ni kalau sedekah ke berlori-lori. Ni duduk zikir berkapal-kapal. Boleh bang? Kapal-kapal. Banyaklah maksudnya banyak. Kita itu je pun jalan nak tanggung. Tak nak baca apa lagi tak tahu nak kata. Wallahualam. Mana kapal macam tu? Kapal tadi lah. Jadi kalau kapal tu dengan mana bersungguh-sungguh lah itu. Zahir nampak berkapal-kapal. Berkopal-kopal. Tulisan pula tak menerima. Kopal-kapal. Kapal. Kalau atas kapal tu maksudnya kapal, tapi dia punya kapal. Maksudnya banyak. Itulah. Kalau kapal-kapal menggelepar. Kamu rasa kalau buka kapal jumpa maksud dia macam tu lah lebih kurang. Okey, cukup.
Maksudnya apa? Tu amalan zahir tengok hebat. Bawa kitab, berkepui, berketul-ketul. Apa? Berengah-rengah. Boleh faham? Rengah-rengah. Kapal-kapal ni dia badan menunjuk. Badan menunjuk tu. Okey, siap. Tu dengan tubuh berkapal-kapal, menunjuk-unjuk badan. Baca Quran. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berkapal-kapal ni. Dengan badan dia dah tu. Dengan tubuh berkapal-kapal dengan badan. Buat sungguh-sungguh ni. Tiada ia ingat sedar akan dirinya. Sampai tak sedar diri ya. Dan tetapi Allah Ta'ala dia tak pandang hal tu, yang zahir tu. Begitu? Tetapi menilik Allah Ta'ala itu kepada hati kamu. Yang dia perhati hati. Hati mana? Yang faham akan maknanya. Makna kalimah apa yang kita duk sebut, duk zikir tu, duk solat, amalan kita duk buat tu, hati tu nak diluruskan. Serta hadirkan, mengingatkan maknanya itu. Umumnya mengingat makna ni apa dia? Hadirkan rasa limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kat kita, dengan tu kita boleh taat ke dia. Kalau buat taat umum lah kan, nak sebut satu-satu makna yang nak kena hadir nanti panjang nak urai tu. Saya nak sebut prinsip kan. Kalau kita boleh puasa macam mana? Ya Allah, kau lah bagi aku boleh puasa. Selalu tak ada semangat pun nak puasa. Ni berasa nak puasa, kau yang bagi hidayah aku puasa. Alhamdulillah. Tak makan pun sihat aja, boleh juga mengaji. Kadang masa tak puasa mengaji tidur. Macam tu. Ni tak mengaji, silap. Mengaji tak tidur walaupun tak makan. Alhamdulillah. Limpah kurniamu semata-mata ya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, apa puji untukmu ya Allah. Bukan aku. Aku ni kalau ikut malas. Kalau ikut aku tak nak puasa. Nafsu ni buruk sangat. Aku ni kalau mengaji, kalau ikut tidur. Engkau tak bagi aku tidur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hadirkan hati, rasa semua tu limpah kurnia ilahi tu. Okey. Jadi asal nak fokus pada hadis tu, Allah Ta'ala tak pandang rupa zahir, melainkan apa yang hadir hati. Jadi faham pada hadis tu apa? Amalan zahir buat dah bagus, tapi tak cukup bagus kalau tak dihayati. Kalau bahasa pendek, macam mana nak menghayati dia? Sedarkan kebolehan boleh taat datang daripada Allah ilahi. Itu kaedah dia. Jangan faham macam ni. Allah dah tak pandang zahir, gaduh sibuk pakai jubah serban apa, aku pakai t-shirt, udah lah. Yang penting hati betul. Jangan buat itu, jangan buat sivil gitu. Kan? Alah, semayang ni semua kulit aku nak isi. Tu yang jadi geng-geng marifat tu. Tengok rupa ya Allah macam hantu raya. Jadi yang penting hati. Korang tak tahu, kau tak sampai lagi. Aku dah sampai hakikat ketuhanan. Allah saja tahu yang dalam hati kau apa. Korang tak tahu. Korang belum sampai lagi. Kau ni amalan kulit aja. Haru gak tu kan? Haru gak. Orang macam tu dia kena macam ni pula. Kau dah sampai hakikat mengenal Tuhan, takkan tak bersyariat macam mana yang yang Rasul ajarkan. Takkan sampai tak sembahyang, takkan sampai rambut pun tak cuci, berkutu. Macam apa? Ngubuk agro redlock, afro. Lagi apa? Rambut sarang tebuan. Saja pergi buat sarang tebuan. Masih baik tak buat sarang kelulut. Saja saya buat nak buang itu. Apa ni? Apa? Untuk tak pakai jubah, pakai singlet je. Kata apa? Saja aku nak hinakan diri, tak naklah tunjuk-tunjuk ke orang aku ni bersunah konon. Ada pula gitu. Buat amalan sunat. Buat amalan-amalan yang Rasulullah ajar. Dah buat bagus, hati betulkan pula. Buat tu dengan kata ittiba' ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah ikut sampai tak ketahuan pula. Cincin ni 10. Kenapa aku nak ikut Nabi bukan cincin? Sampai 10 kan? Benda. Yang lain tak mau ikut, ke cincin aja.
sikitlah usia-usia sebab tu kata banyak benda kena repair. Satu, kita kalau jumpa guru macam mana? Dia terjalan betul, dia londehkan kita, baru kita tahu siapa kita. Satu-satu dia repair. Lepak. Kadang-kadang amalan Zuhir pun dia tengok tak ikut SOP. Kaki tak pacak, Tumaninah tak ada, sebut Fatihah huruf makhraj tak betul, panjang pendek tak kena. Tu pun kena betul je. Yang Zuhir kena betul walaupun hati dah betul. Kalau Zuhir dah betul, dah satu hal cantik, SOP hati pula, batin pula. Pasal memang tempat pandang Allah Ta'ala bukan Zuhir tapi batin. Tapi takkan batin elok, Zuhir abaikan. Apa ni? Celaru. Ya kan? Penipuan dalam bab ni juga banyak. Allah Akbar. Mudah Ta'ala belanga kita dapat kita faham yang betul. Khasnya kita ni Zuhir elok dah. Untuk nak buat apa? Nak lagi mengelok batin pula. Macam mana nak hidupkan hati? Satu, saya pergi India tu memang dua-dua benda ni dia ajar. Perjalanan tauhid pun masih yang sama. Ada pula halakah Quran, betulkan Fatihah, betulkan baca Quran, ada. Memang ada. Fiqah, bahas fiqah, makmum, masbuk, muafiq macam mana, berjemaah macam mana. Mana-mana pakaian apa benda tak betul semua dia tegur. Semua tak betul, semua tegur. Syariat tak betul pun tegur. Yang batin pun memang dia ajar. Batin memang tempat ajaran, memang dia ajar batin. Macam mana nak hidupkan batin. Dalam masa yang sama, syariat dia betulkan. Betulkan satu. Ada orang yang kadang kita pergi mula tengok sembahyang ni kelang kabut. Sekali ada je orang jumpa depek bagi tahu yang ni. Ada yang sembahyang angguk-angguk ada. Kita tengok lepas tu baru kita tegur macam tu. Tengok esok dah tak angguk dah. Ada orang tegur dah. Tengok sembahyang duk soh tak betul kan. Soh tak penuh, soh belakang tak penuh, dah buat soh depan tak penuh, buat soh belakang. Tengok esok kena tegur, semua pakai penuh soh depan. Habis. Maksudnya nasihat menasihati. Perjalanan Zuhir diperbetulkan. Masa yang sama kursus besar dia berbetul hati. Ajar macam mana supaya boleh kurang makan apa-apa. Tapi makan dia jamu. Makan. Nak kenyang, makan. Pasal masing-masing punya keperluan kan. Tapi sendiri ingatlah. Makan jamu. Pagi roti, teh. Teh bukan teh bodoh-bodoh. Sedapnya teh. Teh susu asli je. Sedap. Teh pun cawan satu lah. Tak adalah kelas berak tu. Tapi minum tu puas. Tak mau minum kat kedai. Cerita apa ni? Cerita guru sana dia ajar macam mana. Baik, lagi. Dan lagi pula sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menerima ia akan doa daripada hati orang yang lalai. Apa ni lalai ni? Tiada ingat ia akan makna Tuhannya. Dia tak ingat mana, tak rasa berharap pun. Jadi mulut ni apa? Dah terror dah, hafal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terror dah. Tak. Panggil dia Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saya pergi India, kalau dia orang baca doa, saya tak pernah dengar dia orang baca laju-laju. Baca doa prototype dia sama. Kalau imam ni kita akan dia, itulah doa dia. Surah apa kena? Bukan doa surah tukar lain-lain. Kita boleh tiru lagi, saya boleh tiru lagi imam ni. Baca macam mana? Surah apa? Apa saya nak sebut ni? Kalau doa tu baca Rabbana atina, saya tiru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabas sakarat. Boleh apa? Boleh lekat yang mulut. Tapi dah lama ni takut bercampur lagi. Okey. Bijahi Sayyidina Muhammadin. Saya bunyi nak bunyi India macam sikit. Lidah India macam. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ujung lah kan. Kalau guru tengah tak sihat tu,
Allahumma shfi, lama tak baca. Allahumma tawwil umur syidina ma'asihati wal afiyah. Macam tu dia baca slow, sebiji. Kita pasal kita tak ambil pedulian ni. Sana memang latihan untuk hadir hati. Kalau kita sembang dia, habis sembang lagi dia bawa air dia. Dia pusing, dia pusing dalam surau dalam masjid. Pasal dia mula hajar kat kita macam mana? Buat apa tu? Supaya nak hadirkan hati, zikir, fikir. Kadang tengok duduk pusing pegang tiang. Saya perhati benda tu, Ada guru yang Syekh Kabir pun macam tu lah. Duduk atas pentas tu kalau 2 jam tak pernah lalai duduk macam ni. Kalau kita tengok macam ni kan, tak, dia dengan sedar. Dia tak silap, tak ada pejam lalai, tak ada. Ni mulut ni hujang sirih. Kita boleh faham dia buat apa. Pasal dia mengajar dah kita apa dia. Kita tengok, memang bukan sebarang orang. Kalau ada majlis nak mula ni, dia tengok orang jual-jual pun ada juga. Sehari dia kata, ni, pergi panggil perempuan yang kat kedai tu. Dia panggil kelang kabut dia punya orang kanan dia. Cari semua ni, Syekh panggil, mari. Pasal apa? Ni majlis duk jalan, kau nak kira sana mana besar ke sini besar, tak ada hati ke dengan majlis? Yang kami pun bukan faham Urdu kan, macam mana hadir juga siapa datang dengan rasa takzim majlis tu, orang Ta'ala akan baik hati kita. Best dapat kita tahu, duduk ke faham, tak faham pun fikir lah, minta orang Ta'ala faham ke Urdu tu, walaupun tak boleh cakap Urdu, boleh faham dengar saja, boleh faham. Pasal apa? Ada hubungan batin sama. Tu rasa macam nak cakap, memang tak pandai cakap, tapi rasa macam boleh cakap. Bukan boleh cakap mana pun, tapi ada benda. Ada kat masa majlis pun ada yang cakap Urdu lagi dia terjemah. Sebelum terjemah tu rasa faham lah. Ada yang memang tak faham langsung lah, tapi ada yang boleh faham walaupun bukan faham Urdu apa pun. Dia ajar adab tu satu. Pasal apa tu? Nak bagi elok hati. Asal bicara kita tak doa. Itu ajarlah doa dengan menghayati doa. Sebut ya Allah. Walaupun pendek. Baca mukadimah alhamdulillah selawat salam, ujung ada alhamdulillah selawat salam, tengah tu walaupun pendek. Ya Allah, hidupkanlah hati aku ni kerahnya. Bagilah aku rajin zikir, bagilah aku istiqamah amal. Kasih ya. Semua ni limpah kurniamu ya Allah. Kau yang hidupkan aku. Bagi aku sentiasa sedar padamu. Bagilah aku sentiasa boleh zikir padamu. Matikanlah aku dalam keadaan zikir dan tauhidmu ya Allah. Pendek. Kadang gaduh nak hafal macam-macam. Bila dah hafal pula macam tu lah. Dia jadi punggung kakak tu lah. Saya nak tunjuk apa? Kau peduli lah nak baca apa. Ya Allah, betul kan kita punya cara tu. Qalbin ghafil. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, banyak disebut ni. Masya Allah. Allah nasihat saja. Betul dibalik boleh istiqamah, istiqar. Berapa? 3? Tak aku 3 lagi. 58. Masuk ke 3. 5 minit ke 3. Macam sikit gitu. Kerana inilah kata sabda Nabi SAW, kerana itulah afdalul zikri az-zikrul khafiyyu wa afdalur rizqi
ma yakfi. Oh, dia ada syajak perkataan ni. Kata dia terlebih baik daripada zikir. Maksudnya zikir yang paling baik adalah zikir khafi. Atas syarahan ulama, kenapa zikir khafi ni lebih baik? Dia boleh menjauhkan riak. Macam mana pun ada tempat kena zikir jahar. Saya pergi dapat latihan kat India pun, apa dia? Antara zikir tu zikir jahar. Jahri zikir. Zikir jahri bukan 5 minit. Lebih kurang setengah jam, 40 minit tu. Daripada lepas sahur kalau bulan puasa, lepas bersahur sampai masuk subuh. Jadi sahur tu lebih awal daripada waktu yang kita bersahur selalulah. Jadi memang kalau mula zikir tu sampai habis tu ada lebih kurang 40 minit lah. Zikir apa? Zikir jahar sebelum subuh tu. Zikir pula dengan nada yang perlahan, disuruh hadir hati. Saya beri nada dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada kalut-kalut, relax. Yang tu 2 jam pun tak berzikir. Kalau la ilaha illallah, setengah jam penat lah ya. Slow itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Adalah tertib baca Fatihah, sedekah sampai hujung ada doa. Adalah tertib dia tu. Tapi zikir dia macam tu slow. Saya la ilaha illallah. Ya, dia tujuan dia nak bagi hidup hati. Dan dia dah ajar dah apa nak kena hadir. La ilaha illallah. Hadir dah. Macam-macam bab boleh hadir. Macam ni pun dia ajar. Kalau saya buat tuan-tuan, bagi rasa Allah wujud, kita ni dia wujudkan. Itu je pun padan dah sebenarnya. Kadang nak ilmu banyak, bila nak khatam kitab, bila nak khatam kitab, kan khatam kitab ni tak khatam buat apa masalah. Sahabat Rasulullah terima pertama dengan Rasulullah la ilaha illallah, tak pernah diharap pun nak boleh dapat semua Al-Quran 30 juzuk. Ada pun. Ambil tu, itu yang dihadap. Walaupun sembahyang tak ada, puasa tak ada, apa benda pun tak ada lagi. Apa yang Rasulullah bagi ambil tu ya. Kita kadang nak banyak lagi. Tak buat apa pun. Yang tu pun saya kena ketuk kat tu. Kena sepak je, kena. Wish. Betul ke cakap dia. Yang dia bagi pelonggok-longgok dah, tak buat apa pun. Banyak kita masalah situ. Macam mana pun asal dia sebut, kata dia seabdul-abdul zikir tu ialah zikir khafi, yang tersembunyi. Pasal dia boleh menjauhkan riak satu. Dan yang terlebih baik, macam mana pun nak kata zikir jahar, ada waktu kena jahar. Pasal kita kalau khafi je, tak ada jahar, tak ada latihan untuk zikir kuat, memang khafi tidur. Ya, saya pernah dapat latihan tu, satu saya tahu. Kalau zikir jahar ni banyak saya masa arwah Fatih dulu lepas subuh memang zikir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tune Pondok Fatih punya. Kalau memang tidur Sabi tak kena jeka. Kalau kena jeka, la ilaha illallah. Mana hati tidur tu tepuk. La ilaha illallah. Ni duduk tidur tu pegang tasbih tu. La ilaha illallah. Berhati tu. Cuma arwah Fatih dia tak biasa buat itu. Dia tak biasa buat itu. Itulah kalau jenis guru yang betul-betul masing-masing cara terbiahan. Kalau ambil perhatian ni, tengok mana lena ni kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari mengajar kena baca. Betul tak? Tidur. Cuma kita tak ada lah macam tu. Tapi kalau guru yang memang dia serius, apa yang sepatutnya
tartib dia tu tak dipenuhi, tak cukup SOP, depa betul satu-satu. Kalau saya suka tu. Maksud apa? Baru sedar diri sikit, malas tidur. Tambah pula kena pam, tak boleh pegang otak. Baru padam muka kita. Tambah pula kata dia, saya bukan pukul kamu, saya pukul iblis dalam kena kamu. Kena ayat tu. Iblis banyak kat aku saya bukan pukul kamu, nafsu kamu yang malas tu supaya dia jadi rajin. Sedap kena. Tak, memang sedap pun sebenarnya. Dan kita dapat didikan macam tu, kita kata muncullah dulu guru aku pukul aku. Memang kita akan rasa. Cuma kita biasa sekolah rendah dulu. Guru pernah pukul. Nasib baik dia pukul. Kalau tak aku malas buat kerja. Itu je. Yang ni bab ketuhanan ni. Mujurlah kena pukul. Pasal apa? Selawat tak habis. Kena rotan 5 kali. Selepas tu tak pernah tinggal dah selawat. Pergi majlis mana-mana, naik kereta kau berjumpa yang guru. Dia tak kepiah tak pakai. Kena pulas telinga. Ingat jangan tinggal pakai kepiah, pakai. Selepas tu tak pernah tinggal lah. Asyik baik guru pulas telinga. Kalau tak tinggal kepiah. Mahal tu. Didikan macam tu mahal sebenarnya. Dan kata dia, yang terlebih baik daripada rezeki yang paling baik, barang yang mencukupi. Rezeki paling baik cukup, tak hutang, tak gaduh nak mencari benda yang tak ada. Apa ada? Ada tu. Itu paling baik. Memang pun orang yang mencukupi tak gaduh, cukup padan. Kalau nak lebih tu, yang belanja lebih tu, kredit kad macam mana nak buat? Maksud apa? Nak berhutang lah tau. Macam mana nak ambil loan? Ni kereta je, motor tak ada. Motor tak ada, boleh hutang lah. Mula nak hutang. Itu motor kalau dia minta van lagi. MPV pula. Ni ada kipas. Bila nak buat aircon lah? Boleh. Kolena lagi lah. Saja usik-usik tu kan. Memang sebaik-baik rezeki adalah yang ada cukup. Atas nama istilah para ulama kita tu dia dipanggil qanaah. Yang kata Syekh Haris Mahasibi rahimahullah taala, kata dia, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbih asyrafu min harakatil jawarih fi ibadati. Masya-Allah. Ini lagi tajam. Insya-Allah kita sambung situ. Allah. Banyak kita kena muhasabah diri ni kelapangan masa ni. Mudah-mudahan diberi kita untuk ada kesungguhan untuk boleh hadirkan apa kita dah belajar kaifiat zikir, banyak zikir bersama dengan tu ajak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala sayyidil makhluqat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala Allahumma salli ala salatin ala sayyidil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala ma'lumatika wa ijada kalimatika kullama dzakaraka zakirun wa ghafala an dzikrihim. Allahumma salli ala salatin ala sayyidil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi